Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izinnya, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah, ya, kita semua pada pagi ini, ya, diberikan ruang, peluang, ya, dan rezeki umur untuk bersama-sama, ya, dalam program, ya, pertemas bacaan tajwid bagi siri yang ke-12. Dan sebelum tu, ya, diucapkan juga terima kasih, ya, jutaan terima kasih kepada pengerusi Al-Hajj Center, Datin Raja Analiza, ya, begitu juga dengan krunya, ya, admin-admin, ya, yang saya lihat, ya, sentiasa berkomitmen tinggi, ya, dalam menyebarkan iklan-iklan pengajian-pengajian, ya, mengadakan kelas-kelas, ya, sentiasa ada pembaharuan, ya, yang dibuka kepada kita masyarakat awam ini, khasnya ilmu berkaitan dengan Al-Quran, ya, termasuklah tajwid, qiraat dan sebagainya. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan, ya, dengan kesungguhan ini, dengan komitmen yang diberikan, sama-sama kita doa, ya, agar beliau, ya, Datin, ya, sentiasa sihat, ya, dan teruskan, ya, kata apa, peluang-peluang, ya, berikan kepada kita, ya, untuk terus kita belajar dan belajar dalam mendalami ilmu bacaan Al-Quran ini. Dan terima kasih yang hadir, ya, atas komitmen, ya, alhamdulillah. Kita ada berapa 59, ya, pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan akan bertambah lagi lah, ya. Dan ini sebagai tanda, ya, sokongan kita, ya, tanda kesungguhan kita, ya, dalam kita nak mencari kebenaran, dalam kita nak mencari ilmu, ya, dalam bacaan Al-Quranul Karim. Ya, jadi tidak sekadar kita membaca sahaja kitab-kitab yang kita ada, ya. Kita boleh beli kitab dan sebagainya, tetapi untuk lebih faham, ya, untuk lebih jelas, tidak mesti secara berguru, ya, dibimbing, ya, mengambil bacaan dijazamkan secara berguru. Itulah kaedah Quran, ya, yang dipindahkan, ya, daripada Rasulullah, daripada Jibril pada Rasulullah, ya, daripada guru ke guru, masyayikh, sampailah pada kita pada hari ini. Tidak ada satu perkara pun yang direka, melainkan dibawa secara amanah dan tanggungjawab. Jadi ilmu yang ada pada kita ni amanah sebenarnya. Walaupun kita, ya, dah jadi guru, kita kena amanah dalam menyampaikan ilmu. Kita dah jadi pelajar, kita kena amanah. Ilmu yang kita dah belajar ini kena, ya, diamalkan, ya. Bukan belajar betul kita tinggal, tidak, ya, diamal, dilatih sampailah, ya, kita menyemak bacaan di hadapan guru, ya, diperkemaskan lagi bacaannya oleh guru, ya, dan seterusnya lah, sampailah bila-bila sampailah kita, ya, diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terus bersama Al-Quran, insya-Allah. Okey, jadi baiklah, pada pagi ini kita akan sambung, ya, siri yang ke-12, ya, kalau masih ingat, ya. Sebab tu saya mengharapkan para peserta ada nota-nota saya ni, sebab nota ni dia saling berkesinambungan, ya. Jadi untuk perkemas tajwid ni ada 12 siri, dan insya-Allah lah, ya, kena kumpul nota ni, ya, dalam
khazanah, boleh dalam grup Telegram. Nanti tanya admin ya yang belum masuk grup Telegram, minta ya dia punya link untuk masuk ya. Dalam grup Perkemas pun dalam tajwid pun ada ya, dimasukkan nota-nota tu dia dapat dengan admin nanti. Jangan tinggalan lah ya, dan rakaman-rakaman juga boleh kita lihat sebagai rujukan. Okey. Okey, kita teruskan ya bicara kita pada siri yang ke-12 ni. Okey, jadi alhamdulillah ya, dua isu ya yang telah kita bahaskan ya dalam masalah hukum shaghir. Masih ingat ya hukum shaghir? Ni dah berapa minggu kita tak jumpa ni ya. Kalau saya ada saja urusannya ya. Jadi harap-harap masih ingatlah ya bila disebut tentang shaghir ini. Hukum shaghir dalam ilmu tajwid ya, antara hukum yang terbesar lah ya, dalam hukum yang terbesar yang dibicarakan secara detail ya oleh ulama-ulama tajwid ya, yang kata apa, lahirnya sifat-sifat bacaan, perihal-perihal bacaan, dengung, ikhfa, idgham dan sebagainya, ataupun disebut sebagai hukum-hukum aridah ya yang datang daripada pertemuan huruf-huruf. Dan shaghir ini merujuk pertemuan dua huruf ya, iaitu huruf yang pertama itu sakin atau kita sebut dengan mati, dan huruf yang kedua itu berbaris ya. Dan imam kita Hafs an Asim para Imam Syatibi ya, shaghir ini ya menjadi yang kata apa, antara hukum yang dibahaskan lah ya, dibahaskan. Begitu juga pada imam-imam yang lain ya. Cuma imam lain kabir pun ada dibahaskan ya juga, tapi kita hanya fokus kepada shaghir ya menurut imam kita. Okey, tentang nun sakinah dan tanwin ya, dan hukum shaghir ni ada hukum nun sakinah dan tanwin. Alhamdulillah dah selesai perbincangannya ya, nota pun dah ada, boleh dapat ya nanti. Kemudian yang kedua pun alhamdulillah dah selesai ya. Satu ni dah selesai, dua ni dah selesai. Kemudian yang ketiga hukum yang berkaitan dengan lam ya. Ada hukum berkaitan dengan lam. Lam ta'rif lah kalau kita sebut lam ta'rif, ataupun alif lam ma'rifah kalau biasa dengar. Tapi semua hukum-hukum ni semuanya duduk di bawah hukum shaghir. Apa shaghir? Huruf pertama sakin, huruf kedua itu berbaris sama ada atas, ya, bawah ataupun hadapan. Jadi ada dua huruf ni. Bila bertemu ini, maka kalau melibatkan nun sakinah, maka dia ada hukum dia. Ada yang dibaca perihal keadaan bacaan tersebut, ada yang dibaca dengan izhar, ikhfa dan idgham. Begitu juga pada mim sakinah, ada dibaca izhar, ikhfa dan idgham. Dan hari ini yang kita nak bincangkan adalah ya masalah yang ketiga dalam shaghir ini ya, iaitulah lam ta'rif. Ya, semua dah tahu ni sebagai ulang kaji kita lah. Ya, ulang kaji kita. Jadi sekurang-kurangnya bila kita dah ulang kaji ni semakin kuat, semakin ingatlah. Kadang-kadang bagi yang tak pernah dengar, sebenarnya kita dah baca betul lah. Cuma istilah lah kita tak tahu. Hari ni kita nak belajar lah istilah. Ya, walaupun istilah tu bukan sesuatu yang penting, tapi istilah ni membantu kita supaya kita dapat mengetahui bacaan-bacaan tersebut. Ada kategori-kategori bacaan, perbezaan-perbezaan bacaan di antara hukum-hukum bacaan. Ya, kalau kita tak tahu istilah, nun sakinah apa dia, mim sakinah apa dia, lam ta'rif apa dia, ya, apa yang dibahaskan kita tak tahu, menaci baca saja, ya, dia akan jadi kata apa, daripada sudut bacaan tu mungkin betul ya, tetapi tak mencapai tahap fasahah yang sebenar lah ya. Sebab setiap hukum-hukum ini menceritakan tentang perihal-perihal aridah, sifat-sifat aridah yang perlu ada pada nun, lam, mim sebagainya, yang perlu kita beri perbezaan tersebut ya. Dia tak sama, macam sama tak sama ya. Izhar nun lain, izhar mim lain ya, izhar pada lam lain, dia tak sama. Jadi kita belajar ni kita nak tahu kan perbezaan-perbezaan antara hukum-hukum, khususnya dalam hukum shaghir ini. Jadi baiklah kita tengok pada lam ta'rif. Jadi kita tengok hukum yang umum dulu
ya, hukum yang umum dulu. Jadi dalam hukum lam ini, ya, dalam bab lam lah, dalam bab lam ini sebenarnya ada perbincangan, ya, perbincangan khas. Okey, mana saya punya ni? Okey. Okey, dalam lam ini ada perbincangan khas, ya, yang utama dalam isu lam lah yang berkaitan dengan lam, iaitu yang pertama iaitu izhar qamari, ya, idgham syamsi dan lam asliyah. Ya, semua mengisahkan tentang lam lah. Mana kalau orang tanya hukum lam tu, maka ada tiga kategori yang dibahaskan. Ya, jadi kalau yang melibatkan ada lam ma'rifah ataupun lam ta'rif ini, dia hanya dua kategori sajalah. Tapi yang umumnya kalau bicara tentang hukum lam, ya, maka tiga inilah yang akan dibahaskan, ya, dalam bacaan Al-Quran, iaitu berkaitan dengan izhar qamari, ya, ataupun kita sebut alif lam qamariyah, betul ya? Kita biasa sebut alif lam qamariyah, itu istilah sajalah. Tapi kalau yang sebut izhar qamari, itu lebih apa, Quran kitab-kitab lebih menggunakan istilah begini, ya. Kalau kita yang biasa, ya, guru akan sebut dengan alif lam qamariyah, sama je, benda yang sama. Kemudian yang kedua idgham syamsi ataupun kita sebut dengan alif lam syamsiyah, ya. Alif lam syamsiyah. Okey, kemudian lam asliyah ini adalah lam asliyah yang selain daripada bicara dia selain daripada izhar qamari dan idgham syamsi. Dia tak termasuk dalam dua perbincangan ni, ya. Jadi kalau kita nampak huruf lam itu dalam keadaan dia sakin, ya, maka dia tidak ada alif lam, ya, ataupun lam ta'rif, maka dia duduk di bawah kategori lam asliyah, ya. Mana tak termasuk dalam izhar qamari ataupun dalam idgham syamsi. Okey, ini hukum lam secara umum, ya. Ada tiga perkara yang dibincangkan. Okey. Baik, kita terus masuk kepada pengenalan lam ta'rif. Yang tadi itu umum, ini lam ta'rif. Apa yang dikatakan sebagai lam ta'rif? Okey, lam ta'rif, ya, dikenali ataupun didefinisikan, ya, sebagai tambahan, ya, tambahan huruf. Ya, mana asalnya tak ada, tapi dia ditambah, ya. Lam tu ditambah, ya. Ya, lam itu lam ta'rif tu ditambah. Alif tu kemudian baru datang, ya, sebab bila lam tak boleh nak disebut, maka alif tu sebagai sendi dia lah, sandaran dia, kemudian baru datang. Dia bukan datang tu sekali alif lam tu, tidak, ya. Asalnya lam tu je dulu yang datang, ya. Tapi bila nak sebut lam tu mati, macam mana nak menyebutnya, ya? Maka didatangkan alif tu sebagai sendi dia untuk dapat dibacakan, ya, khususnya ketika dalam kitab ibtidah, ya. Boleh sebut al, ya. Kalau tiba-tiba lam sahaja memang tak boleh kita nak dirikan dia, nak sebutkan dia tu tak boleh. Jadi lam ta'rif, jadi hukum pada lam ni lah, bukan hukum pada alif tu. Alif tu kemudian datang, ya. Okey. Lam ta'rif didefinisikan adalah sebagai tambahan, ya, huruf di awal kalimah isim. Kalau belajar Arab ni tahulah isim ni apa, ya. Sebab dalam kata apa, dalam pembelajaran ataupun dalam bahasa Arab, ya, dia tak lari daripada satu ayat tu, tak lari daripada isim, tak lari daripada fi'il, dan tak lari daripada huruf, ya. Untuk satu ayat yang sempurna itu dia tak lari, ya. Mesti ada isim, mesti ada fi'il dan ada huruf untuk jadi ayat yang sempurna, ya. Itu dalam bahasa Arab lah, ya. Jadi kalimah isim ni adalah merujuk kata nama lah. Apa-apa saja kata nama, ya. Dia bukan melibatkan perbuatan, kata nama sekolah, masjid, nama kita, ya, Nazri, nama itu semua disebut sebagai isim, ya. Apa-apa sahajalah, ya, bunga, rumah, kereta, ya, yang bukan kata kerja,
yang bukan melibatkan perbuatan, ya. Aku kata nama benda dan sebagainya lah, yang sekali tidak melibatkan perbuatan. Okey, tolong ni ya, admin tolong mute kan mana yang ini tu. Huruf ini berfungsi, ya. Jadi huruf lam ini berfungsi menjadikan kalimah tersebut, ya, kata isim tersebut yang umum, ya, yang umum, ya, diubah menjadi khusus. Jadi takrif ini iaitu mengkhususkan, ya. Kalau dalam putih tu ada tambah perkataan de tu lah, ya. Kalau school je biasa, tapi kalau ada de ni dia mengkhususkan lagi lah, ya, dalam kalimah tersebut. Masjid umum, kalau al-masjid, itu masjid khusus, tak ada masjid lain, masjid tempat situ saja, ya. Jadi lam ta'rif ni adalah mengkhususkan kata-kata isim, kata-kata nama, kata benda yang bukan perbuatan daripada umum kepada khusus, ya. Jadi kalau untuk lebih jelas mana-mana ada dalam ta'rif tu, boleh tengok terjemahan Al-Quran tu, bagaimana diterjemahkan, ya, daripada umum daripada khusus. Okey, itu sangat beza tu, perkataan yang umum kepada perkataan yang khusus, maka didatangkan lam ta'rif ini, ya. Okey, itu pengenalan lam ta'rif, iaitu mengkhususkan, ya, perkataan, ya, daripada perkataan yang umum, ya, dihaskan menjadi perkataan yang khusus. Okey, jadi pembahagian lam ta'rif, ya. Jadi ada dua perbahasan utama dalam lam ta'rif ini, ya, iaitu terbahagi kepada, ya, dua hukum bacaan, ya. Dia tak sama macam nun sakinah. Mim sakinah ada berapa? 3 kan? Okey, tapi yang ini 2 saja. Dia saja. Dia tak ada ikhfa lah maksudnya. Ya, kalau mim nun tu dia ada hukum ikhfa, ya. Lam tak ada, dia izhar ataupun idgham. Okey, terbahagi pada 2 hukum bacaan. Yang pertama iaitulah, ya, izhar qamari, kita sebut dengan alif lam qamariyah, ya, iaitu, ataupun yang kedua, bahagian yang kedua idgham syamsi, yang kita sebut dengan alif lam syamsiyah. Jadi saya galakkanlah, ya, kita guna nama istilah inilah, lebih mudah sebenarnya. Cuma kita rasa janggal sebab jarang dengar kan. Tapi dalam bahasa kitab, ya, banyak yang menggunakan dengan istilah ini, ya, izhar qamari ataupun idgham syamsi, ya. Nak guna istilah lama pun tak ada masalah, ya. Boleh. Okey, pada izhar qamari, pada lam ini, ya, pada bacaan lam ini dinyatakan, ya. Jadi ada 2 keadaan lah. Satu, lam dinyatakan kepada idgham syamsi, iaitu lam itu digabungkan. Okey, digabungkan. Apa maksud digabungkan tu nanti kita nak tahu. Adakah sama idgham maksud gabung dalam nun sakinah dan mim sakinah dengan gabung yang bermaksud pada lam? Adakah sama? Itu yang kita nak tahu tu, ya. Sebab masing-masing ada kategori masing-masing, dan semua kategori itu yang pastinya itu tak sama, ya. Kalau sama baik dihukumkan satu kumpulan saja, sebab tak sama itulah dibezakan, dipisahkan, dikategorikan. Okay, jadi bagaimana yang dikatakan lam digabungkan tu? Itu yang kita nak tahu, ya. Yang kita nak tahu gabung tu macam mana. Kadang-kadang ada yang tanya, ya, gabung tu ada 2 lam ke, ya, ataupun lam tu pergi ke huruf selepas ke? Itu yang kita akan bincangkan lepas ni insya-Allah. Ya, cuma nak faham tentang perbahagian lam ta'rif ini ataupun lam ma'rifah ini ataupun alif lam ma'rifah ini, iaitu ada 2 keadaan lamnya itu. Sama ada lam itu dibaca nyata ataupun lam itu digabungkan. Okey. Kita masuk yang pertama, iaitu izhar qamari, ya. Yang pertama itu adalah izhar qamari. Okey, tengok dia punya pengertiannya. Izhar qamari ialah mensukunkan. Tengok, ya. Dia mensukunkan apa? Bacaan lam,
ya pada al apabila bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Ya, apa maksud mensukunkan lam ini? Kita dah belajar sukun maksudnya apa? Ada siapa yang boleh jawab? Sukun maksudnya apa? Sakinah apa maksudnya? Mati, Ustaz. Mati. Sukun. Tiada baris. Tenang. Diam. Okey. Macam-macam jawapan kan, ya. Jadi yang mudahnya sukun ini maksudnya ya keadaan pada ketika itu, mana lam pada ketika itu tidak melibat ya, tidak melibat apa-apa pergerakan mulut. Sama ada dalam keadaan fathah ataupun kasrah, dhammah, ya, dia dalam keadaan diam, ya, dalam keadaan tenang, matikan diri. Sebut mati tadi kan, matikan diri dia. Ya, jangan kita nak buat apa-apa kat mulut tu lah. Sebab sukun ni lawan dia harakat. Ya, kalau tanya harakat tu lawan dia apa? Sukun. Harakat ni melibatkan pergerakan. Sukun pun melibat pergerakan, cuma pergerakan dia tak bergerak sebab dia lawan daripada bergerak. Ya, sebab dalam baca Quran tu ada yang dibuka, ada yang direndah dan ada yang dimuncung, tetapi sukun itu berlawanan daripada tiga-tiga tersebut. Ya, itu kita kena tahulah apa yang dikatakan sebagai sukun. Ya, sukun pada lam. Kalau maksud lam tu duduk diam lah. Ya. Okey. Tenangkan lam tu. Okey. Pada al, ya, apabila bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Iaitu 14 huruf lah. Ya. Huruf alif bagi al, ni kalau kita nak kenal dalam bacaan Quran itu, pada huruf alif bagi al tu diletakkan dengan ya kepala huruf sad. Ya. Maksudnya ni an-sad, ya, dipotongkan. Tinggal jadi dekat atas alif tu ada kepala sad dia. Ekornya dah hilang lah, dikeratnya. Dan lam pula didapati keadaan sukun, ya. Lam pula didapati dalam keadaan apa? Dalam keadaan sukun. Bukan keadaan sukun, anda nampak lah, ya. Sukun. Nampak tanda-tanda sukun tu? Nampak. Itu tanda dia. Maka ini automatik lah dibaca dengan ya izhar qamari. Ya, cara tanda senang nak mudah. Ya. Okey. Dan lam pula didapati dengan tanda sukun. Alif dan lam ini bukan asal. Ya, tetapi ditambah di awal kata nama ya sebagai tanda khas, iaitu disebut sebagai makrifah lah. Ya, dalam bahasa Arab. Contoh yang kita ambil tadi kataan masjid kan, masjid. Ini umum, tapi didatangkan lam makrifah. Ya, jadi begini asalnya. Lepas tu tak boleh nak sebut minta bantuan dengan alif. Alif ni di mana-mana ya, rajin dia membantu ya menegakkan bacaan lam ini. Tapi alif ini ya adalah hamzah wasal lah ya. Okey. Jadi maka pada alif dan lam ini asalnya memang tak ada. Ya? Ditambah. Okey, dan semua pada lam makrifah ni kalau pada permulaan bacaan akan dibaca dengan apa? Akan dibaca dengan baris atas, ya. Okey. Boleh jelas ya? Ada slow suara saya. Okey. Yang lain okey ya? Suara saya jelas? Okey je Ustaz, jelas. Okey. Jadi bagaimana nak kenal izhar qamari, begitulah ya, pada alifnya itu ya ada tanda kepala sad dan lam itu ada tanda sukun. Ya, lam itu ada tanda sukun. Ini dalam Quran sebab dah semua dah ada, senanglah, mudah bagi kita. Ya, dan insya-Allah lah saya percaya dan yakin jarang berlaku kesalahan pada isu lam ta'rif ni ya. Sebab apa? Dah siap. Tapi yang jadi masalah kalau yang dulu-dulu lah, orang terdahulu lah ya, yang tak belajar, yang tak ada tanda, tak belajar Quran, yang tak ada tanda ataupun Qurannya tak ada baris dan tanda, dia akan jadi masalah lah. Ya, tengok sama saja ya. Kalau tak ada baris dan titik, sekarang ni alhamdulillah lah. Ya, mudah dah untuk kita nak kenal antara izhar qamari dengan idgham syamsi. Okey, huruf-huruf izhar qamari. Ya, ada 14 huruf. Ya, sebagai ibri hajjaka
wa khaf aqimahu. Ya, ibri hajjaka wa khaf aqimahu ni rangkai katalah, senang nak ingat. Ya. Jadi selain daripada ibri hajjaka wa khaf aqimahu, maka itu adalah huruf-huruf idgham syamsi. Ya. Okey. Jadi pada ibri hajjaka ni kalau kita kira, ya, kita kira dia ada apa huruf-huruf dia? Ya, huruf alif, huruf hamzah, ya. Huruf ba, ya, ghain, ha, jim, okey, kaf, waw, kha, fa, ya, ain, qaf, ya, mim dan ha, ya. Cukup 14. Jadi mana-mana alif dan lam ya bertemu dengan 14 huruf ini, maka ya dinamakan ya sebagai ya izhar qamari. Ya, dinamakan sebagai izhar qamari. Okey, boleh jelas ya? Ni kita kata pulang kaji baliklah ya. Okey. Kemudian kita tengok contoh bacaan izhar qamari. Ini saya tak bariskanlah ni ya. Tapi ibaratnya kata apa, kita boleh bacalah sebab kita dah belajar ataupun dah biasa baca dengan Quran, walaupun tak berbaris tu ya, boleh lagi lah ya. Kita boleh baca. Jadi kalau dalam Quran dia akan letak tanda beginilah ya. Dia akan letak tanda begini. Semua pada lam tu dia letak tanda begini. Ya, bermaksud lam tu ya dalam keadaan sukun. Ya, dalam disukunkan lam ya. Maksudnya jelas bunyi lam tu tidak ada apa-apa gangguan. Al-awwal ya. Al-awwal ya bila berjumpa dengan hamzah. Al-fauzu. Bunyi lamnya, bunyi dia punya fa-nya. Al ya, tu buka lah. Tu buka lah fathah kan. Kita ada dua syarat. Lam tu kembali balik sakin lah, keadaan mulut yang biasa. Dan kita gabungkan pula yang sama. Lam pun terikut buka sekali. Hati-hatilah. Okey, ba buka balik. Nak praktis tu sebenarnya ya, kalau tak sama semua ya. Yang sukun tu sepatut sukun pun jadi fathah juga. Al-ba itu sama, kita gabungkan al-ba ya, al-batin, tu saja yang buka mulut, lam tu jangan ya. Al-batin, kemudian terus al-jibal. Kenapa baca al? Mana-mana lam ta'rif yang berada di keadaan ibtida ya, permulaan bacaan, maka semua wajib dibaca dengan baris atas. Ya, tak ada khilaf baca bawah ke depan ke tak. Semua lam ta'rif, alif lam yang berada di awal bacaan semua wajib baca dengan baris atas ya. Yang jadi berubah tu kalau ada huruf lain sebelumnya. Ya, tapi kalau nak berdiri dengan alif ini, hamzah wasal ini semua baris atas. Lam tu kena tenangkan. Kalau tak tenang, tak adalah nama sukun, ya. Al-khashi'in, ya, kha ni panjang. Saja buka mulut. Khashi'in ni ya. Kemudian al-ghaffar ya, pada bertemu dengan huruf ghain ya. Al-aziz okey, pada ain, kemudian lam berjumpa dengan al-qahhar okey, kemudian berjumpa dengan kaf al-ka okey, jelaskan. Jadi
kalau kita baca dengan izhar qamari, maksudnya yang kita nak jaga pada huruf lam tersebut. Lam tu jaga macam mana? Jaga dia tu dalam keadaan sukun. Sukun tu maksud apa? Tenang ya. Sebab lam ni melibatkan baris yang sukun, iaitu yang tidak melibatkan apa-apa pergerakan. Sama ada dia dan tidak terpengaruh dengan sebelumnya, dengan pergerakan sebelumnya ya, yang berbaris atas tu. Dan contoh ni tak terpengaruh dengan al, dan dia tidak terpengaruh dengan kafirun sebelumnya. Ya, dia kekal. Ini yang dikatakan izhar qamari ini, iaitu dikekalkan sukun dia tu. Ya, tidak terpengaruh dengan sebelum, tidak terpengaruh dengan selepas. Kadang-kadang kita rasa yang banyak rasa malas nak buat kan. Sekali haup je. Sekali yang kata apa? Apa bahasa kita? Sekaligus sahaja ya. Ya. Al-kafirun. Senang. Ya. Jadi sukun tu di mana tak nampak. Ya. Jadi nak faham di sini, lam ini bila sebut sebagai sukun, dia keadaan diri dia lah. Dia tidak terpengaruh dengan baris atas sebelumnya dan tidak terpengaruh dengan baris yang selepasnya, atas bawah depan. Dia tidak terpengaruh. Itu yang nak faham dalam bacaan. Ya, dalam bacaan lam ta'rif. Al kan ada beza tu. Kalau al itu satu saja. Dia ada dua. Al-wahid. Ya, lam berjumpa dengan waw. Al-huda. Satu bunyi suara a, satu bunyi suara lam yang sakin. Okey. Sama juga macam ni. Ini baris depan kan, kafirun tu baris atas. Jadi lam tu tidak pengaruh dengan sebelum yang berbaris atas dan tidak terpengaruh dengan yang baris depan. Dia dengan diri dia. Ya, yang dikatakan izhar tadi tu. Izhar tu maksudnya jelaskan. Ya, bukan maksud jelaskan yang pada nun pada mim, itu pun izhar juga namanya, tapi kategori dia lain, tak sama. Izhar pada lam lain. Ya, jaga dia jangan terpengaruh dengan sebelum. Jaga dia, sukunkan betul-betul, tenangkan dia tu betul-betul, jangan terpengaruh dengan selepas. Ya, itu maksudnya. Okey. Kemudian balik kalimah seterusnya. Okey, al-yahud. Ya, al-yahud. Kemudian al-ma'lum. Sama saja. Jadi cuma nak faham pada izhar qamari ini. Okey, yang betul-betul konsep kita nak faham, bacaan lam itu, mana tadi cara bacaannya? Izhar qamari apa dia? Mensukunkan bacaan lam, menenangkan bacaan lam, ya. Maksudnya tenang tu dia tidak terpengaruh dengan sebelum dan tidak terpengaruh dengan selepas, dia dengan diri dia. Dan tidak melibat apa-apa pergerakan mulut. Ya, pergerakan tu yang harakat tu lah. Fathah tak terlibat, kasrah tak terlibat, dhammah tak terlibat. Ya, jadi yang kita sekaliguskan ya. Itulah kata apa, kemahiran lah. Kemahiran kena selalu buat perlatihan. Kalau tak kita sebut tu lebih kurang sama saja. Satu suara saja. Padahal ada dua suara kat situ. Satu suara hamzah wasal yang baris atas, satu lagi suara lam yang sakin. Ya, dia hukumnya. Ya, kalau atas huruf yang berbaris berjumpa dengan huruf yang sakin, bacaan dia mutlak lah. Bacaan dia apa? Mutlak. Ya, mutlak ni maksudnya bacaan tu ya, dia tak boleh masuk. Maksudnya huruf pertama itu wajib dijelaskan, huruf kedua wajib dijelaskan. Sama jugalah pada masalah lam ta'rif ni. Ya, lam tu mati sebelumnya baris atas, maka mutlak di situ. Ya, berlaku mutlak. Jangan dimasukkan, jangan disekalikan. Sama tarik. Sama tarik. Ya, maknanya kita dah gerakkan. Ya, pada lam itu kita telah menggerakkan dia secara tidak sengaja. Ya, ini lebih dalam lah. Ya, jadi walaupun kata apa lebih detail, tapi kita usahalah. Ya, kita usaha untuk perbaiki dalam bacaan izhar qamari ini. Jangan terpengaruh tu sajalah, jangan terpengaruh. Okey, hukum bacaan izhar qamari.
Okey, jelas ya dibaca izhar. Okey, mensukunkan pada lam, maksudnya apa maksud izhar tadi? Iaitu mensukunkan pada lam tanpa ada gabungan. Maksudnya dia tak masuk dengan huruf selepas dia lah. Ya, dia dengan diri dia saja. Ya, tu. Izhar juga tidak ada berlaku pemanjangan suara lam. Alhamdulillah. Nak berlagu sangat kan? Ya? Tak, itu kan masuk izhar kat situ. Ya, ataupun memantulkan suara lam. Ini banyak berlaku. Alhamdulillah, memantul. Ada al tu pula, ada le pula lagi. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Selamat belajarlah. Ya, jadi yang datang hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan sama kita doa bagi kekuatan. Ya, supaya apa? Supaya faham dan jauh daripada sebarang kesalahan. InsyaAllah lah. Bila nak belajar ni, adalah Allah Ta'ala akan bagi kekuatan bacaan pada kita. Ya? Dinyatakan. Ya, bacaan sukun lam. Kenapa lam itu dibaca dengan apa? Dengan izhar tadi itu. Kenapa? Ya. Kerana berjauhan. Ya. Ingat lagi tak istilah taba'ud ini? Ya, kerana saling berjauhan antara lam dengan 14 huruf qamariyah tersebut. Ya, jadi lam dengan 14 huruf lam tu. Ya, kalau mim dengan huruf-huruf dia lah, sama ada dekat, jauh dan sebagainya. Nun dengan huruf-huruf dia lah. Ini sekarang ni lam dengan huruf-huruf dia itu dikira sebagai taba'ud. Ya, bagi ibri hajjaka wa khaf akimah ini lam berjumpa dengan 14 ini, ya, dibaca dengan izhar kerana apa? Kerana saling berjauhan. Ya, dikira saling berjauhan. Okey, itu yang dinyatakan oleh ulama lah. Okey. Jadi kenapa baca izhar? Baca taba'u, ya. Sebab berjauhan, saling berjauhan huruf lam itu dengan 14 huruf qamariyah tersebut. Okey, dinamakan izhar. Datang dari mana nama izhar ni? Ya, kerana dizahirkan bacaan pada lam. Ya, dizahirkan bacaan lam tu. Zahir macam mana? Jelaskan macam mana? Jelaskan sukunnya. Ya, jelaskan tenangnya. Itu bahasa mudah. Nampak tenang pada huruf lam tu. Ya. Tak ada nak tergerak sana, tergerak sini, tak ada. Tenang. Nak tahu tenang tak tenang, kita tengok cermin. Tengok cermin kita kan. Tenang ke tak tenang aku baca huruf-huruf sukun ni. Ya, kalau terpengaruh tu tak tenang. Itu maksudnya dizahirkan bacaan lam tu ketenangannya. Sukunnya itu dizahirkan. Ya, sukunnya itu dizahirkan. Ya, tidak terpengaruh dengan yang sebelum, tidak terpengaruh dengan selepas. Okey, baik. Itu kenapa dinamakan dengan izhar. Okey, dan kenapa dinamakan qamari, dinisbahkan qamari kerana apa? Kerana lam tersebut ya bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Jadi izhar qamari. Jadi izhar itu merujuk pada lam, ya. Qamari itu merujuk kepada huruf-huruf. Dan kenapa dinamakan qamari, bulan, ya? Sebab tu ada juga ulama mengatakan sebab bila dinisbahkan kepada bulan, bila kalau waktu malam kalau kita lihat bulan, ya, maka nampak bintang-bintangnya. Ya, nampak bintang-bintang tu jelas bintangnya. Ada bulan, ada bintang. Ya, berlainan dengan syamsi pula. Kenapa dinamakan matahari? Bila keluarnya cahaya matahari itu, kalau cahaya bulan, ya, tenang, ya, nampak, ya, cahaya dia tu tenang sampai nampak, ya, bintang-bintang di langit tu nampak. Tapi kalau matahari cahayanya sangat terik, kuat, bintang-bintang tu ada tapi tak nampak, ya, sebab kuat dia punya kata apa, cahaya yang pada matahari tersebut, pada syam tersebut. Itu nisbah lah, ya, dinamakan penamaan kenapa qamari ataupun syamsi tadi tu. Okey, baik, jelas ya pada izhar qamari ni. Kalau tanya apa yang izhar,
iaitu lam. Izhar macam mana? Zahir niat tu nak macam mana? Jelaskan macam mana? Jelaskan ketenangannya. Tidak melibat apa-apa pergerakan. Okey. Kita masuk yang kedua iaitu idgham syamsi. Idgham syamsi. Okey, pengertian idgham syamsi ialah nama dia menggabungkan lam. Menggabungkan lam yang terdapat pada al itu ke dalam huruf syamsiah. Maksudnya huruf pertama, huruf lam berjumpa dengan huruf kedua digabungkan. Okey, digabungkan. Sebab itu huruf kedua itu kita nampak akan dapat tasydid. Tasydid ini merujuk adanya proses idgham. Adanya proses kemasukan, adanya proses penggabungan. Mana-mana tanda sabdu ini merujukkan adanya proses berlaku dalam tu ada proses penggabungan. Okey. Jadi kalau dalam Quran kita akan lihat tanda dia. Huruf alif didapati bertanda dengan kepala sad, sama sajalah. Nampak kepala sadnya tu. Yang tadi saya ceritakan tadi, yang sad yang dibuang ekornya tu. Dan lamnya pula didapati tidak bertanda. Contoh kita ambil kemudian at-tabi'in lah contoh. Contohlah. Okey. Jadi pada lam itu tak ada tanda, kosong. Tak ada apa-apa tanda, tapi selepas ni itu ada tanda tasydid. Jadi bila ada tanda tasydid, di sini kita faham yang lam ini dah digabungkan dengan huruf ta. Dah menjadi huruf ta. Hilang. Makhraj dia hilang, sifat dia hilang. Dia akan jadi ta lah, sebagai tanda sabdu. Alif dan lam ini juga bukan asal, tetapi sama macam ma'rifah lah. Sama macam yang qamariyah tadi. Sama macam izhar qamari tadi. Dia adalah ditambah di awal kata nama untuk menjadikan kata nama tersebut daripada umum kepada khusus. Kalau tabi'in umumlah, kalau at-tabi'in dia khusus. Dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita tengok Quran banyak kan, banyak kalimah pengkhususan yang didatangkan dengan lam ta'rif ataupun didatangkan dengan al. Itu maksudnya kalau dalam terjemahan pun maksudnya pun lain. Mana bila kalimah umum dengan kalimah khusus ini, kalau yang dah belajar kata apa, belajar tadabbur atau belajar tafsiran, maknanya akan lain bila daripada umum itu kepada khusus. Okey. Jadi gabungkan lam ke dalam huruf-huruf selepasnya, huruf-huruf dia lah huruf-huruf syamsiah. Okey, huruf-huruf idgham syamsi. Yang tadi dalam rangkai kata, ini dalam bentuk bait. Bait syair lah. Okey, dalam bentuk bait syair ataupun nazam syair. Thumma sil rahman tafuz dhif dhani'am da'su adhannin dzur syarifan lil karam. Mana huruf-huruf dia? Banyak ni, lebih 14 tak. Yang di awal sajalah. Huruf ta, huruf tha, huruf sad, huruf ra, huruf ta, huruf dad, dzal, nun, dal, sin, dha, zai, shin dan lam. Cukup. Cuba kita kira. Cukup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inilah huruf-huruf dia ni. Yang 14 huruf. Baki daripada ibri hajjaka wa khafakimah. Daripada izhar qamari. Jadi bakinya ini, yang 14 lagi ni, kan huruf tu ada 28 kan. Dan baki pada ini semuanya dibaca dengan idgham, gabungkan. Okey. Ini contoh. Contoh bacaan.
Jadi kalau dalam Quran itu akan nampaklah kepala sad tu akan nampak, ya. Kepala sad tu akan nampak. Nampak kepala sadnya. Tapi pada lam tu tak ada apa-apa tanda. Tak ada lam, ya, apa-apa tanda. Ya. Jadi yang selepasnya ada tanda sabdu, ya, tanda syaddah. Bukan bermaksud syaddah di sini menandakan ada apa? Ada dua huruf, ada dua ta ke Ustaz? Ada dua sa ke kalau as-sakit? Ada dua dal ke, ya, pada ad-din? Tidak. Ya, bermaksud di situ adanya proses idgham, ya, kemasukan huruf yang pertama ke dalam huruf kedua. Ya, maka jadilah huruf yang kedua itu bertasydid. Bukan ada dua huruf, tapi gabungan, ya, huruf yang digabungkan. Okey, at-taghabun, hilang langsung tak, ya. Ibarat kalau kita tengok matahari itu langsung, bintang apa pun tak ada, ya. Tak ada langsung, ya. Nak kalau larat tengoklah, tapi pelik, orang tak mampu nak tengok, kan. Cahaya dia kuat. Hilang, makhraj dia hilang, sifat dia hilang. At-taghabun, ya. Okey, at-taqib, ad-din, az-zibu, jangan ada lam lagi lah, ya. Jangan ada huruf lam lagi, dah hilang lah, ya. Hilang. Kemudian ar-rahman, ya, az-zahidin, okey, as-samawat, ya. Jadi keadaan ni macam mana nak sebut? Dia terpengaruh tak? Dah digabung, habislah, hilang. Ya, jangan dah jadi huruf yang barulah. Hilang dah lam tu. Jadi huruf yang barulah, jadi huruf shin lah. Ya, asya dah jadilah, jadi huruf shin. Ya, as-salah. Ya, sad. Ya, qad. Al-dhal, jadi huruf dhal. Kemudian ta jadi huruf ta. Kalau lam jumpa ta, dia masuk terus. Hilang. Tak ada kesan, jejak pun tak ada. Ya, pada tulisan adalah, pada bacaan hilang langsung. Al-zahir, ya, al-lail, ya, dengan an-nahar. Ya, jadi semua ini dinamakan, ya, bila ada unsur penggabungan, ya, idgham, ya, maka ini adalah kumpulan bacaan bagi idgham syamsi. Ya, lamnya itu telah dimasukkan ke dalam huruf yang selepasnya. Ya, kemasukan penuh, ya, kemasukan penuh. Hilang. Okey, hukum bacaan idgham syamsi. Ya, tadi bacaan izhar kan, ya, idgham syamsi ini iaitu digabungkan. Menggabungkan suara lam ke dalam huruf selepasnya. Sebab itu dapat tanda tasydid tu, ya. Idgham bukan bermaksud mendengungkan. Ini salah satu lagi masalah kita ni. Bila sebut idgham dia dengung, sebut idgham dengung. Tak betul, ada idgham yang berdengung, ada idgham yang tak berdengung, ya. Sebab kadang-kadang dia terkhilaf, terkeliru. Dengung-dengung, ya. Idgham. Tapi mungkin, ya, kalau kita tak perhati elok-elok, orang faham idgham tu dengung. Okey? Idgham bukan bermaksud mendengungkan atau memanjangkan suara huruf, ya. Ya. Panjang tak ada. Al-dhal wala al-dhal, tak ada, tak begitu. Ya. Bukan bermaksud mendengungkan atau memanjangkan suara huruf lam. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah mengabaikan huruf lam. Ini note kena ambil. Abaikan huruf lam. Tak ada langsung dah. Jangan baca lam dalam bacaan tersebut. Sebab apa? Lam tu dah jadi orang lain. Dia dah bertukar jadi huruf lain. Jadi abaikan lam tersebut. Sebab tu lam tu kita tengok tak ada apa-apa tanda. Ya, tak ada apa tanda. Maksudnya dia tidak beramal pada ketika itu. Ya. Digabungkan kerana tamasul. Ada dua lah. Tamasul apa? Bila lam berjumpa dengan lam. Ya, macam al-lail tadi kan. Lam yang pertama
iaitu lam ta'rif itu berjumpa dengan huruf hijaiyah lam. Jadi itu kerana tamasul, jadi dia berlaku idgham. Dan juga taqarub. Ya, taqarub ini apa maksud taqarub? Berhampiran, ya. Dengan huruf baki lagi 13. Asalnya semuanya 14. Yang satu tu tamasul, 13 lagi itu taqarub. Ya, antara lam dengan 13 huruf syamsiah tersebut, huruf hijaiyah yang baki daripada izhar qamari yang tadi itu, ya. Jadi mesti ada sebab, ya. Jadi nak baca izhar pun kena ada sebab, nak baca idgham pun ada sebab. Jadi idgham sebab dia dua, ya. Sebab syarat idgham tu yang umum tu ada 3 kan. Satu tamasul. Selagi bukan tamasul tak boleh digabungkan. Ataupun taqarub, berhampiran, ya. Kalau makhraj ataupun salah satunya sifatnya tak boleh juga digabungkan. Dan syarat yang ketiga bagi idgham adalah tajanus, ya, tajanus. Juga tak boleh, ya. Kalau tak ada syarat tajanus tak boleh kita nak gabungkan. Jadi dalam lam ta'rif ni ada 2 sebab lah. Satu sebab tamasul, satu sebab taqarub, ya, antara lam dengan huruf-huruf syamsiah tersebut. Sebab itulah lam itu digabungkan, ya, dengan huruf-huruf selepasnya. Okey, dinamakan idgham kerana berlaku, ya, gabungan bacaan lam dengan selepasnya. Gabung itulah yang merujuk, dan syamsi merujuk kepada huruf-huruf syamsiah. Ya? Jadi yang 14 itulah. Jadi kesimpulannya 14 pada izhar qamari, ya, 14 lagi pada idgham syamsi. Cuma nak faham betul-betul izhar pada qamari dia nak apa. Itu yang penting sebenarnya. Jangan izhar tu kita hukum sama dengan hukum-hukum lain, tak. Ya, bila kita berada dalam bab lam ta'rif, dia tak sama dah. Kita kena lihat definisi dia, kena lihat pengenalan dia dan kehendak dia. Izhar pada lam ta'rif lain, ya, kehendak dia. Idgham pada lam ta'rif pun lain kehendaknya. Teman kena belajarlah, ya. Ini yang kita bincangkan ini, ya. Mudah-mudahan sampai maksud tersebut, ya. Dan kita rasa pun seronoklah bila baca itu dengan ilmu. Okey, ni satu lagi. Lam, ini lam ni, ya. Lam pada lafzul jalalah. Ya, yang tadi selesai, ya. Selesai lah tu, ya, tentang idgham syamsi. Kita masuk lam pada lafzul jalalah dan isim mausul. Ya. Ini macam mana pula kisah ni? Tak ada, ya, bukan isu, ya. Dah selesai dah pun, ya. Kita ikut je. Jadi pada lam pada lafzul jalalah dan isim mausul, ya, adalah tergolong dalam, ya, kumpulan idgham syamsi. Ya, macam lam jalalah contoh Allah, Allahumma, ya, alladzi, alladzina, alladzaini, allati, ya. Jadi semua ini, ya, isim mausul dan lafzul jalalah ini, ya, letakkan tetap dalam kumpulan idgham syamsi. Walaupun alif dan lam pada kedua kata ini bukan adalah huruf asalnya. Alif dan lam pada kalimah ini, maksudnya pada kalimah Allah, ya, dan pada allazi itu, ya, dia adalah huruf asal tu. Kalau yang lam ta'rif itu bukan asal, ya, ia daripada umum nak menghususkan alif lam tu kemudian datang, ya. Tapi yang ini alif dan lam ini memang sebahagian daripada kalimah tersebut. Namun ulama tetap masukkan dalam hukum bacaan idgham syamsi, ya. Ya, huruf asal yang tidak boleh diceraikan daripada perkataan asalnya. Kalau bukan asal kita boleh pisahkan. Kalau Allah ni kita pisahkan, apa jadi? Ya, jadi lain bacaan. Allahumma al tu kita buang. Lain jadinya. Allazi al saja, ya. Kita buang, tak boleh sebab kalimah alif dan lam ini adalah sebahagian daripada, ya, daripada kalimah tersebut yang tak boleh diceraikan, tak boleh dipisahkan. Namun ulama menetapkan
ia tetap dikira ya duduk dalam kategori ya idgham syamsi ya sebagai alif lam samsiah juga. Ya, jadi boleh, jadi tak ada masalah lah. Ya, cuma kita kena tahulah. Boleh ditanya isim mausul tu masuk dalam izhar qamari ke idgham syamsi. Lam jalalah tu izhar qamari ke idgham syamsi, sebab kalau lihat alif dan lam itu bukan asal. Kalau ada soalan macam tu, inilah jawapan dia. Ya, ulama tetap menetapkan pada alif lam ini walaupun dia asal ya bukan baru datang, tetap ya dimasukkan dalam kategori idgham syamsi, bacaannya sama. Ya, itu. Pada lam lafzul jalalah. Okey, ini bicara yang ketiga. Ini lebih mudah lah yang kita tadi yang di awal tadi kan ya, perbahasan dalam lam. Ya, perbahasan dalam hukum lam, izhar qamari, idgham syamsi dengan lam asliyah. Apa itu yang dinamakan lam asliyah? Ya. Lam asliyah ini kita lihat di sini. Lam huruf asal. Itulah. Kalau yang tadi itu bukan asal, dia kemudian datang. Ya, bagi sesuatu perkataan. Jadi senang, bacaannya satu bacaan saja diizharkan. Apa maksud diizharkan pada lam? Apa maksud diizharkan pada lam? Ada seorang nak jawab? Masih ingat lagi tak jawapan saya tadi? Boleh seorang? Tolong bagi jawapan. Kenapa? Apa maksud diizharkan pada lam? Dijelaskan bunyi lam, Ustaz. Ya, betul. Apa maksud dijelaskan bunyi lam? Lam itu nak baca macam mana? Tenang. Lam itu tenang daripada apa? Tenang daripada Pengaruh huruf yang lain. Pengaruh sebelum dan pengaruh selepasnya. Ya, mana bertenang daripada pengaruh sebelum dan selepasnya. Dan dia berdiri dengan diri dia dalam keadaan sukun. Zahirkan sukunnya. Jelaskan ketenangannya. Itu yang nak dikendaki pada izhar pada lam. Okey, jadi lam asliyah ni dia terkeluar daripada izhar qamari dan idgham syamsi ya. Namun ya dibincangkan juga ya, ulama bincangkan juga, hati-hati ya. Lam ini semuanya wajib dibaca izhar. Sekarang tak jadi masalah sebab masing-masing dah berbaris dah ya, Quran kita semua dah berbaris. Cuma ulama bicara ni kalau ya yang terdahulu baris pun masih belum lengkap. Jadi ya orang awam yang baru tengok Quran yang tak berbaris tu pening kepala lah. Ya. Sekarang alhamdulillah tinggal belajar saja lagi, kita nak ambil tahu. Ya, nak ambil tahu ya, lam-lam yang asal ini semua dinamakan lam asliyah ya, asli asal. Ya, ia bukan lam alif lam ataupun al ya, tambahan, bukan. Dia memang sebahagian daripada kalimah tersebut yang boleh dikaitkan dengan qamariyah atau syamsiah ya, dia bukan. Ya, jadi lam asliyah ini semuanya diizharkan. Ya, jaga sukun dia. Ya. Jangan terpengaruh dengan sebelum dan selepas. Fal buka lah, tapi lam tu jangan buka juga. Ya. Fal taqa wa al. Kalau buka tu nampak mulut tu, wa al, nampak mulut begitu ya. Wa a saja, lam tu kembali balik mulut biasa. Wa alqu alsinatikum wa min khal ya, khalfihim ya. Wal ya, jadi lam di sini semua dinamakan lam asliyah. Semua wajib dijelaskan sukunnya ya, untuk dizahirkan sukunnya ya, dizahirkan ketenangannya, tidak terpengaruh dengan sebelum dan selepas. Jadi baiklah ya, itu perbincangan kita pada hari ini ya tentang lam, tentang hukum lam ya, daripada izhar qamari, idgham syamsi dan asliyah. Jadi mudah-mudahan selalu buat ulangan kajilah ya. Jadi perhatikan, sebab setiap huruf itu ada hak dan mustahak dia. Ya, makhraj huruf ini ya, setiap huruf itu ada hak dan mustahak dia. Ya, hak itulah makhraj dan sifat, dan mustahak itu sifat-sifat yang aridah yang datang padanya, yang baru datang. Ya, yang perlu kita kata apa, perhati tengok ya. Dan sebab itulah dengan adanya hak dan mustahak huruf ini, aridah dan lazimah ini ya, makhraj sifat ya,
aridah dan lazimah ini, itulah yang menjadikan bacaan kita itu mencapai tahap fasahah yang boleh mencapai bacaan yang sempurna dalam kita melafazkan. Sebab bacaan-bacaan Quran ini dia fakta lah. Ya, dia bersandarkan kepada makhraj, sifat. Nah, jadi hak dan mustahak tu, maksudnya ilmu yang kita belajar ni adalah termasuk dalam hak dan mustahak bagi huruf. Ya, baik aridah, baik lazimah, baik makhraj, ya, semua duduk dalam hak dan mustahak huruf yang perlu kita kuasai. Ya, yang perlu kita kuasai. Jangan kita ambil bacaan sahaja, kena juga dengan secara dirayahnya. Dirayah tu apa? Macam inilah dirayah. Ya, belajar secara teori. Ya, ambil secara ilmiahnya. Ya, dan riwayah ambil secara bacaannya. Ya, barulah kita rasa puas hati dalam ilmu bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah. Okey, jadi baiklah yang akhir, ya, ada masa lebih kurang dalam 15 minit ini. Kita dah masuk surah baru hari ini, ya. Masuk surah baru iaitu talaqi untuk surah Al-Mulk, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, jadi di sini, ya, untuk baru yang hadir ini, ya, yang baru bersama ni, ya, dengan pengemas tajwid ni kita letakkan tanda-tanda ni, ya, tanda-tanda ta, kaf, ya, iaitulah atas manhaj Syekh Ahmad Tulbah, ya, dalam bacaan dia, dalam waqaf ibtidak dia, ya, yang dia mengambil bacaan daripada gurunya, ya, dalam riwayat Hafs an Asim, Tariq, ya, dalam Imam Syatibi, ya, riwayat Hafs an Asim. Jadi tanda-tanda ini memang beliau beramal, ya, dan dibacakan, ya, di hadapan guru dia, iaitu ta ini mewakili waqaf tam, kaf ini adalah kafi, ya, dan ha tak ada di sinilah, ya. Jadi tam ini dah sempurna makna, sempurna ayat, ya. Kalau huruf tam ini, waqaf tam ini duduk di pertengahan ayat, bermaksud tak perlu ulang balik dah, ya. Begitu juga dengan kafi, ya, walaupun ayat dia dah sempurna tetapi cerita dia tak habis lagi, ya, makna ayat dia tak sempurna, berkait lagi dengan selepasnya, ya. Jadi sama juga kalau dah kita waqaf pada kafi, sama ada di hujung ayat ataupun di pertengahan ayat, tidak perlu ulang balik, ya. Yang perlu ulang balik kalau ada hal hasan, ya. Kalau hasan duduk di hujung kalimah tak perlu ulang, tapi kalau hasan duduk di tengah kalimah, ya, di tengah bacaan ni, di hujung ayat tapi masih ayat tu tak habis lagi, di pertengahan ayat, maka kena ulang balik, sama ada, ya, satu ayat atau satu kalimah atau beberapa kalimah yang sesuai sebelumnya. Ataupun kita memang nafas pendek, ya, boleh waqaf pada mana-mana akhir kalimah, ya, nafas kita pendek boleh waqaf pada mana akhir kalimah, dengan syarat ulang balik, ya. Sebab nafas kita ni panjang pendek tak sama, tapi bila kita berhenti kena ulang balik. Jangan selalu saya pesan, bila tempat tu tak ada tanda waqaf, main rasa-rasa tak boleh. Quran ni tak boleh main rasa-rasa, ya, dia fakta jelas. Kalau kita dah waqaf jelas tempat tu memang tak ada tanda waqaf, jangan sesekali agak-agak ataupun rasa bolehlah aku nak teruskan. Kita dah putuskan ayat tersebut, maknanya dah terputus. Sepatutnya kita kena ikat balik, simpul balik makna tu, ya. Dengan sebab nafas kita pendek, kita dah waqaf pada hujung kalimah, mana-mana hujung kalimah, kena ulang baliklah dengan kalimah sebelumnya ataupun kalimah yang sesuai sebelumnya, ya. Sebab tu dalam waqaf tidak ni tak dapat tidak, ya, suka tak suka kena belajarlah, ya. Dan alhamdulillah kalau Quran sekarang dah ada tanda-tanda, boleh beramal, tak ada masalah. Cuma kalau belajar secara khusus, lebih kita, orang kata apa, lebih kita rasa seronok ataupun rasa puas hati lah. Ya, macam ni, kita tahu cerita dia. Kalau tam ni makna dah sempurna, ceritanya dah, ya, ada yang belum sempurna, kafi, kita seronok, ya, walaupun kita tak faham makna. Tapi bila kita buka terjemahan, kita boleh guna tanda-tanda ni, cerita ni sampai mana, cerita ni sampai mana. Bila kita dah belajar waqaf dan ibtidak. Okey, baik, ada siapa nak perdengarkan bacaan? Silakan. Silakan. Muslimin, muslimat. Silakan. Dia nak perdengarkan. Ambil peluang,
Okey, kita ada 10 minit lagi. InsyaAllah. Sila. Ramai kita ni. Ada lebih kurang dalam 80. Assalamualaikum Ustaz. Saya menyerah diri. Siapa nyerah diri tu? Sila. Okey. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau shin tu Bis- nama sikit lagi. Shin. Nash. Berhamburan sikit. Shh. Okey. Shh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Wa. Buka lagi. Syai'i. Bunyikan i. Jangan kerjakan nun tu lagi. Syai'i dulu. Okey. Cuba. Wa huwa. Wa huwa. Wa huwa. Betul Ustaz? Betul. Okey. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in. Tak tahu. Syai'i dulu. Saya nak dengarkan i dulu. Syai'i. Betul barulah sebut nun kat sini. Nun ikhfa. Ni lah. Syai'in qadir. Dan kita sengitkan syai'in. Eng dah bunyi eng tak tahu. Syai'i. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak jadi juga. Tak apa, dah nampaklah i tu nampak dah. Yang penting nampak i tu. Ya, syai'in. Kemudian angkat dia pangkal lidah tu dalam keadaan meninggi sedikit ya. Sebab nak meraihkan huruf isti'la selepasnya. Okey. Okey, terus. Allazi khalaqa Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal aziz. Wa huwal azizul ghafur. Ini sebenarnya bukan buat dia. Biasa pembaca Quran dia tak perhati waw yang pertama. Waw kedua elok, waw pertama dia tak hati. Ya? Oh, okey. Terus Ustaz. Terus, wadali. Allazi khalaqa sab'a. Lam, lembut. Allazi. Allazi. Okay. Allazi khalaqa sab'a samawatin. Sama, ma tu tak rendah lagi. Sama dengan wa ni sama je rendah dia. Samawa. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Saya nak bunyi ti. Ti dulu. Ti dulu ti. Samawati. Habis ti barulah cerita tentang dengung. Jangan ta dengan nun tu kita gabungkan. Samawati. Samawati. Samawati tibaqa. Samawatin tibaqa. Samawatin tebal pangkal lidah naik. Samawatin tibaqa. Jaga ta ya. Okey, terus. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Pisahkan nun tu. Jangan tergabung dengan nun. Hati-hati pada fi khalqir rahmani min tafawut. Min fi
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر Fa dulu yang Fa. nipis ra tebal. فارجع البصر هل ترى من فطور Dengan hal tara min, tadi kan sama macam min tafawut ni, sama aja. Nampak min tafawut dengan min futur. Fa ni huruf istifal, ta pun huruf istifal ya. Khalqir rahmani min tafawut min futur. Bunyi dia sama, tak ada beza. هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ma rendah. Ma ni ثم ارجع البصر كرتين ba nipis. ba ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Selalu waw yang pertama ni saya cakap. Selalu kita terlepas. Khasi'an wa huwa. Sama. Khasi'an wa huwa hasir. Wa huwa hasir. Wa huwa hasir. Ya, betul. Okey. Jadi sekejap. Karantaini ya tu masih nipis, yang nak tebal nun. Karantaini yanqalib ilaikal basar khasi'a. Dulu. Khasi'an. Masuk waw. Khasi'an wa huwa hasir. Gitu. Yang itu ya benar tebal. Boleh. Boleh Ustaz. Bagus. Nak baca macam tu. Kita letakkan baris-baris tu dengan baris yang betul ya. Terima kasih banyak Ustaz. Faham tapi kita nak biasakan balik dengan apa yang kita dah terbiasa ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan. Ya, ini sama-sama kita semua ni kongsi-kongsi ya, perbaiki bacaan. Kalau tak siapa lagi ya. Yalah. Okey, terus siapa lagi? Boleh seorang lagi? Ada volunteer? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa tu? Saya Rozia. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, pada nun saya masih belum nampak na dia tu. Mina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, boleh waqaf. Nanti dia tercuri nafas ya. Okey, ulang balik daripada wa huwa ala. Wa huwa ala Ain jangan tekan sangat. Wa huwa ala, cukup. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Okey, hati-hati pada harful lin ini. Lembut sebutannya. Allazi khalaqal mauta
mauta wal. Okey. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Tarik nafas, jaga waw. وهو العزيز Ain buka lagi. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات. Ain buka lagi belum. Khalaqa sab'a amala. Copy paste dekat tadi tu. Amala. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Jaga nun yang tebal, yang T tu saya nampak dah tapi nun tu tak tebal. Samawati tibaqa. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Cuma kalau tebal lagi, naikkan pangkat lidah lagi tu, ada lagi baiklah ya. Tapi okey tu nampak dah tebal tu. Okay, terus ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Nanti fa tu nipis, ro je saja tebal. Fa rendah. Fa. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع ma nipis. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. Berat. Nak berhenti situ ke? Tak. Jadi jangan kalau nak berhenti tak betul lah tu, tapi kalau nak sambung dia terlalu berat qalqalah tu ya. Walaupun qalqalah tu duduk di hujung kalimah, tapi kalau di pertengahan bacaan jatuh dia tetap dengan qalqalah sughra ya. Dia ringan sikit Ustaz Dia ringan sedikit. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر. Ilaikal basar. Ba tu lagi rendah. Lentangkan lagi. Jangan terpengaruh dengan sad. Ilaikal basar. Saya cuba habis Ustaz Boleh. Tarik nafas. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. Boleh ambil pada ilaikal Ustaz. Ambil balik yang qalib Yang qalib ilaikal basaru. Ba sebenarnya ba. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya. Khasi'an wa huwa hasir. Wow, tu lembut sebutannya. Masih keras Ustaz Ya, saya nampak macam terkeras sikit ya. Jadi dia lembut tu semula jadi. Jangan lembut dibuat, jangan lembut yang keras yang dibuat, dia tak jadi. Dia semula jadi. Semua bacaan tu dia orang kata apa secara semula jadilah. Tapi mula-mula memanglah kita kena tekan, kena itu peringkat awal. Jadi dah biasa esok automatik dia. Yang tebal. Far. Maka sekarang kalau kita sebut far, gitulah. Tapi kalau tak perhati dengan ra dengan fa sekali pun kita akan baca dengan tebal. For jil. Patut fa dulu. Ba jil. Basar. Basar. Ya. Basar.
Kena perhatilah. Setiap huruf itu kita perhatikan. Itulah barulah disebut sebagai pembaca Al-Quran. Ya. Okey, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak Ustaz, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai 10.05 ya, 10 minit ya. Yang nak baca tu insya-Allah lah kita tangguhkan ya. Dapat sedangkan sebab saya ada urusan luar ya yang perlu diselesaikan, dan kelas kita dah melepasi ya habis pukul 10 minit. Yang tak dapat baca tu insya-Allah ya akan datanglah. Cuma sedikit makluman ya, siri 12 ni adalah siri kata apa, siri yang akhir dengan saya, dan saya minta rehat dengan Datin dululah ya, minta rehat dengan Datin sebab ada masalah sedikit, masalah kesihatan saya lah ya, sebab tak boleh duduk lama ya. Masalah saya tu semakin hari tu keadaan nak duduk lama tu saya rasa berat sedikit ya. Jadi saya mohon izin pada Datin rehat ya. Saya sampai siri 12 ni saya nak rehat sekejap betul ya. Tapi insya-Allah kita akan sambung lagi ya, jangan risau. Saya faham ya, mungkin ada yang baru masuk, mungkin yang baru nak kenal ya. Jadi apa pun cuba dapatkan nota balik saya siri 1 sampai 12 ni, dan insya-Allah ya bila dah selesai semua, kesihatan saya dah okey, kita akan mulakan balik. Sebab bila keadaan macam ini, saya rasa orang kata apa sedikit, orang kata apa beratlah untuk saya ya. Nak duduk lama ni memang bergelisah sedikit ya. Jadi ada masalah slip disk sikit lah ya. Jadi doakan untuk kesembuhan untuk saya, dan alhamdulillah ya, saya lihat komitmen yang hadir pada hari ini sangat-sangat orang kata apa menggembirakan hati saya ya, dan orang kata apa sebagai tanda orang kata apa kesungguhannya para peserta nak mendapat ilmu bacaan Al-Quran, mencari kebenaran dalam ilmu bacaan Quran ya, supaya kita baca dengan penuh ilmu dan yakin dalam bacaan insya-Allah. Terima kasih ya atas semua yang hadir pada hari ini, dan sekadar itu saja permohonan kita ya. Yang tak sempat baca saya minta maaf insya-Allah ya di lain masa, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Semoga Ustaz cepat sembuh Ustaz. Dapat belajar lagi. Itulah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhir untuk sementara. Nasta'in. Dia bunyi nu juga. Tapi bukan nasta'inu. Itu satu harakat. Maka dia 1/3 harakat. Itulah. Terima kasih Ustaz.